Pada pagi ini manifestasi seni perayaan Hari Keputeraan sesuai dengan sekarang ini ya. Di negara Brunei Darussalam sekarang ini kita merayakan bersama iaitu sambutan kita ya menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 78 tahun, dan diadakan juga pentas-pentas perayaan di keempat daerah ya, alhamdulillah. Jadi inilah yang akan kita perkatakan, Mahira. Saya serahkan pada Mahira lah. Iya, yang akan kita perkatakan mengenai dengan manifestasi seni perayaan Hari Keputeraan, dan bersama dengan kita tetamu kita yang memang tidak asing lagi, iaitu bersama dengan Tuan Muhammad Zafri Arif bin Muhammad Zain Arif, iaitu Ketua Satu Kumpulan Putera Seni dan juga penerima anugerah Pemimpin Belia Berjasa 2014. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gembira rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi berkaitan dengan tajuk kita, nampaknya kita ingin terus saja ya bertanya kepada Tuan Muhammad Zafri Arif, iaitu apakah yang dapat kita ni fahami sebagai seni, untuk kita kaitkan dengan tajuk kita manifestasi seni perayaan Hari Keputeraan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daud, Mahira dan para penonton yang ada di rumah yang mengikuti siaran ini baik secara langsung di TV ataupun di YouTube atau di mana-mana pepelantar yang telah diberikan akses kepada Rampai Pagi. Baik, ini satu soalan yang sangat baik ya. Kerana kadang-kadang ada orang memikirkan bahawa seni ini tidak ada apa-apa katanya. Apakah seni ini ada ilmu ataupun apakah seni ini hanya untuk hiburan semata? Hiburan semata-mata. Sebenarnya seni adalah satu bidang ilmu di bawah sains sosial. Dan apabila dikatakan sebagai ilmu, maka tentulah ada di dalamnya itu yang terkait tentang pertama indikator yang akan mengaitkan tentang kepentingan ilmu tersebut dengan kehidupan manusia. Kedua ialah fungsi dan juga ragam yang ada dalam bentuk kesenian yang sama ada yang dinukilkan oleh manusia ataupun alam. Ya. Kerana seni ini boleh dilihat dalam konteks yang pelbagai ya. Seni yang bermaksud seni semula jadi ataupun seni yang direkreasi ataupun direka semula. Dan apabila kita memperkatakan tentang seni ini, maka kita akan melihat bagaimanakah kesenian itu dapat dipecah-pecahkan kepada beberapa kluster ataupun bahagian. Kerana ada yang katakan seni yang terkait dengan diri manusia secara langsung, ada yang dikaitkan dengan seni yang tidak langsung. Dan inilah yang kita lihat bahawa ada seni yang tidak nampak dan ada seni yang nampak. Contohnya kalau kita lihat di sini banyak ya, ada TV, ada cushion, ada latar belakang. Ini semua adalah seni. Malah pakaian kita juga ada seni. Saya pakai ini bunga putar. Bunga putar tadi ada ditegur oleh penerbit kita, katanya menarik. Ya, memang bunga putar ini adalah satu simbol yang melihat kepada kesenian seni tenun Brunei. Baik, kembali kepada kita bahawa apabila kita melihat seni itu sebagai ilmu, maka tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh seorang penukil ataupun seorang seniman kepada masyarakat banyak, ataupun secara kebalikannya, apakah kesenian yang ada dalam konteks semula jadi ini mempunyai fungsi dan juga berkait dengan kehidupan manusia. Contohnya, kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam ini, pagi-pagi kita lihat matahari terbit. Bagaimana seni matahari terbit itu dilihat oleh seorang juru gambar, juru foto. Bagaimana seni matahari terbit itu dilihat oleh seorang pelukis, seorang penyajak, seorang penyanyi, seorang penari. Malah matahari bangkit itu boleh dilihat dari kacamata seorang tukang masak. Dia mungkin mencipta bagaimana barangkali kuih yang berkaitan dengan matahari terbit. Jadi itulah maksudnya seni itu ada satu bidang ilmu di bawah sains sosial yang dimesrai oleh manusia. Ya, jika betul kata doktor tadi yang beliau memperkatakan dengan ciptaan Allah ini begitu indah, Masya Allah, seni yang telah Allah ciptakan ini macam keindahan laut ya, laut dengan luas terbentang dengan pulau dan juga seumpamanya. Jadi tapi ini kita ingin mengetahui apa pula kaitan seni dalam
perayaan Hari Keputeraan ini. Baik. Silakan. Ini satu soalan saya benar ya. Kerana kita selalu menunggu bulan Julai. Ya. 15 Julai. Bila ada 15 Julai tentu ada pentas-pentas perayaan di seluruh daerah. Betul. Ya. Dan di pentas-pentas perayaan itu ada macam-macam aktiviti kegiatan yang dilakukan oleh pelbagai golongan masyarakat. Ya. Ya. Dan juga kita lihat bahawa kaitan perayaan Hari Keputeraan dengan seni itu sangat jelas. Di luar pada pentas perayaan kita lihat ada macam-macam lagi. Ada orang mencipta lagu untuk Hari Keputeraan, ada yang membuat pameran seni lukis. Sekarang sedang ada berlangsung pameran seni lukis di sebuah kompleks mobilah di kawasan Mabuhay. Kemudian ada yang membuat beberapa aktiviti yang berkaitan dengan Hari Keputeraan. Dan ini kegiatan-kegiatan seni ini yang bermaksud mempunyai orientasi, iaitu mengimarahkan kegiatan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-78 tahun pada tahun ini. Contohnya kita lihat tadi ada dipamerkan sebelum ini ada jadual-jadual tentang kegiatan-kegiatan sepanjang perayaan ini, sama ada yang bermaksud pentas perayaan ataupun di padang-padang keraian ataupun di tempat-tempat awam. Baik, kita lihat kembali kepada pentas perayaan ya. Ada macam-macam aktiviti yang saya katakan tadi, dan kita lihat ada yang membentuk persembahan, ada yang membentuk pertandingan, ada yang membuat demonstrasi, ada yang membuat apa lagi itu dalam konteks forum ceramah yang berkaitan dengan seni, ya. Kerana wawancara itu juga, ceramah itu juga adalah satu daripada kegiatan seni berucap, ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Dijaki tadi, iaitu perubahan itu juga merupakan satu kesenian, ya. Bagaimana kita boleh berubah dan bagaimana seni itu boleh mengubah kita dan bagaimana kita boleh mengadaptasi seni itu dalam kehidupan kita. Baik, dalam konteks pentas persembahan ini, pentas perayaan ini di seluruh daerah, kita lihat orang menanti-nanti, ya, apakah yang akan ditonton, disaksikan di pentas perayaan. Dan bagi organisasi ataupun individu yang berkaitan dalam bidang seni, mereka pun sudah mencongak-congak sebelum bulan Julai. Apakah yang ingin dipersembahkan? Apakah kita ingin membuat satu misal kata satu pertandingan ataupun persembahan ataupun sebagainya. Contohnya kita lihat dalam konteks pentarama. Ya, kebetulan pada malam ini kalau tidak silap pentarama di Bandar Serugawan, ya, pentas perayaan. Dalam konteks pentarama itu ada nyanyian, ada permainan muzik, ada lakonan, dan itu semua adalah kegiatan-kegiatan seni yang dirangkumkan dalam satu bentuk persembahan. Selain daripada itu kita lihat lagi adanya usaha untuk melihat apakah konten kandungan yang ingin disampaikan. Contohnya konten-konten yang berkaitan dengan kemasyarakatan, konten yang berkaitan dengan sejarah negara bangsa kita, konten yang berkaitan dengan adab, awar galat, dan sopan santun. Dan inilah yang kita lihat bahawa dalam konteks ini, apabila bulan Julai itu, maka ada macam-macam kegiatan selama 2 minggu itu, macam-macam yang boleh kita saksikan. Kita boleh menikmati nasyid, kita boleh menikmati tausih, kita boleh menikmati kugiran, kita boleh menikmati nyanyian tradisional, permainan adrah, dan juga macam-macam lagi. Baik yang dikelolakan oleh kanak-kanak, orang golongan belia, dewasa dan juga warga emas. Jadi itu maksudnya bulan Julai itu merupakan himpunan segala bentuk kesenian yang dilaksanakan ataupun dikelolakan oleh pelbagai lapisan masyarakat di negara kita, untuk mengimarahkan perayaan Hari Keputeraan. Jika kita perhatikan, Doktor, dan Mahirah, sesuai dengan negara kita, ya, sebetulnya bukan sahaja negara Brunei Darussalam, tetapi rumpun Melayu ini, jika ada saja acara-acara kesenian diadakan, pastinya ada macam persembahan guling tangan misalnya. Tetapi berbeza. Kalau Brunei ada dengan caranya, Malaysia juga ada, Sumatera juga ada, ya. Itulah banyak. Jadi itu termasuk dalam kesenian-kesenian merupakan ciri-ciri khas dari negara masing-masing. Betul sekali. Dan kalau bercakap mengenai dengan kesenian ini dan juga penggiat seni, mungkin Tuan dapat mengongsikan sejauh manakah bakat dan juga potensi kredibiliti para penggiat seni terutama sekali daripada golongan muda belia ni, Tuan. Baik, terima kasih. Saya katakan tadi bahawa bulan Julai itulah himpunan segala bentuk kesenian yang boleh kita saksikan. Dan inilah masanya untuk kita melihat bakat-bakat atau potensi
daripada kalangan penggiat seni yang muda yang baru. Dan bagi penggiat seni pula, inilah platform mereka untuk berkarya, untuk merealisasikan hasrat mereka untuk menjadi seorang seniman, seorang penyanyi, seorang penari, seorang pelakon dan sebagainya. Dan wadah ini adalah sangat penting untuk memberikan garis tentang apa yang dikatakan sebagai credibility yang ada pada bakat ataupun talent ataupun potensi yang ada pada diri setiap penggiat seni tersebut. Dan kita lihat bahawa saban tahun kita melihat ada banyak potensi bakat anak-anak muda yang terselah di pentas persembahan. Dan bakat-bakat ini merupakan satu anugerah yang perlu apa kata orang, perlu digilap dan perlu diluruskan kepada lorong yang betul dan baik lagi sempurna. Dan kita lihat platform pentas perayaan selain daripada untuk menilai bakat yang sedia ada, kita juga melihat tentang kredibiliti. Setakat mana bakat yang ada itu? Apakah bakat itu hanya dilihat dalam konteks domestik ataupun satu bakat yang boleh bergerak lebih jauh lagi daripada tahap yang sedia ada. Dan inilah yang kita perlu lihat dan fikirkan dalam konteks perayaan ini. Apakah bakat-bakat yang sudah terselah itu dapat ditonjolkan dalam dimensi yang lain, dalam bidang yang lain, dalam kegiatan yang lain ataupun pada tahap yang lain. Dan saya juga melihat tentang ada banyaknya potensi bakat anak muda yang perlu selain pada digilak tadi, perlu diberikan input ilmu. Maksudnya seni tadi adalah ilmu. Seni itu bukan hanya suka-suka. Misal kata menyanyi bukan hanya suka-suka, tapi perlu tahu tentang vokalnya, perlu tahu tentang muziknya, perlu tahu tentang macam-macam lagi, perlu tahu tentang penampilan. Bagi pelakon perlu tahu macam-macam. Bagi penari perlu tahu ilmu tari. Jadi maksudnya di sini bakat yang sedia ada itu perlu dilengkapi dengan ilmu yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Dan ini tidak terkecuali kepada mereka yang bergerak di luar pada pentas persembahan. Misalnya kata pelukis punya juru foto, juru video. Mereka juga perlu melengkapkan ilmu seni yang ada dalam bidang yang terkait sebagai satu satu pengupayaan diri agar mereka lebih terserlah dan juga dapat melihat seni itu sebagai satu bentuk wadah yang mempunyai kekuatan, bukan saja pada diri mereka tapi kekuatan dalam konteks masyarakat. Dan Tuan mungkin dapat menjelaskan bagaimanakah pula dinamika seni persembahan pentas perayaan ini jika kita perhatikan daripada tahun ke setahun, saban tahun ada sahaja pembaharuan-pembaharuan ataupun sesuatu yang baru akan dipersembahkan. Mungkin dapat dijelaskan. Berkaitan dengan seni pentas untuk awam, misalnya kata pentas terbuka, kita mempunyai banyak masalah, maksud cabaran. Kerana misalnya kata untuk berada di atas pentas perayaan dalam ruang yang terbuka, kita juga dihadapi dengan bunyi-bunyi daripada persekitaran, hawa ataupun misalnya kata ada asap-asap bau makanan. Ini berlaku Jadi kita lihat bagaimanakah dinamika yang sepatutnya perlu kita lihat bagi seorang penggiat seni, dia harus faham tentang environment atau persekitaran seni yang ada di dalam pentas yang akan mereka hadapi, dan itu adalah perkara utama. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan teknikal, terutama dari segi penyuaraan dan juga pencahayaan, dan ini juga akan memberikan satu nilai tambah kepada sebuah persembahan. Misal kata seorang penyanyi berada di pentas, bagaimanakah dia akan menggunakan kekuatan vokalnya, kelebihan pada vokalnya dengan peralatan-peralatan teknikal yang lain seperti mikrofonnya, dengan pembesar suara dan sebagainya. Dan itu tidak lengkap kalau tidak ada pencahayaan. Kalau kata hanya pencahayaan seperti lampu Kalimantan, tidak ada apa-apa. Tapi kita perlukan ada bentuk pencahayaan yang akan memberikan dinamika kepada pentas tersebut, akan merubah wajah pentas itu daripada hal yang budai, maksud budai itu hambar saja, kepada warna-warni. Dan inilah penting, kerana pentas yang mempunyai dinamika seperti ini akan memberikan satu tarikan kepada orang ramai untuk lebih
fokus. Ya, kalau tidak orang akan sekejap melihat pentas, sekejap melihat kiri kanan, melihat bunyi-bunyian, atau sekejap melihat sana ada nasi goreng, sini ada kambing, salah macam-macam. Dan ini berlaku ya. Dan itulah maksudnya apabila berada di pentas perayaan, ini ada satu kesukaran yang sangat besar kepada seorang seniman ya. Kerana dia akan berdepan dengan macam-macam cabaran. Gangguan tersebut. Tiba-tiba kalau hujan lagi. Hujan, kemudian ada angin lagi, bagaimana? Ya, jadi mereka harus bersedia pada setiap waktu. Jadi bagi pengendali pentas juga, mereka juga harus bersedia pada setiap waktu untuk mengatasi cabaran-cabaran atau masalah-masalah yang mungkin tidak terduga pada waktu itu. Kadang-kadang waktu tenang tiba-tiba hujan lebat, bagaimana? Ya, tiba-tiba tenang tiba ada angin kuat. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu dipikirkan pada peringkat awal agar semua bentuk persembahan itu akan dapat dinikmat oleh orang ramai dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, jadi itu dia ya perkongsian yang sangat menarik daripada Tuan Muhammad Zafri Arif. Apa-apa kita ucapkan terima kasih ya kepada Tuan Muhammad Zafri Arif kerana telah berkesudian ya untuk memberikan satu kefahaman lagi yang lebih dalam berkenaan dengan manifestasi seni perayaan Hari Keputeraan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.